memperkatakan kehebatannya. Nah, lihat sekarang apa jadi dengan Hafiz. Hafiz hanyut dan hanyut, terus hanyut di kekalahan demi kekalahan. Kerana apa yang berhormat? Kerana ganjaran dia lupa yang berhormat. Mana sifat positifnya? Lihatlah yang berhormat. Sikap itu boleh berubah-ubah. Ada turun naiknya, ada pasang surutnya, ada timbul tenggelamnya. Tuan Yang Dipertua serta wadah persidangan sekalian, menurut Tengku Asmawi dalam bukunya Jangkakan Kejayaan, sikap manusia berubah-ubah dari positif ke negatif dan sebaliknya. Beliau menegaskan sikap umpama pakaian yang berhormat. Sebagaimana kita menukar pakaian, semudah itulah kita menukar sikap kita. Hakikatnya yang berhormat, sikap positif datangnya nomor 2 selepas kecemerlangan sukan negara. Perhatikan senario ini. Dulu sukan drop tidak popular kerana ia dianggap sukan yang mahal. Tetapi kerana kecemerlangan atau kekayaan adabnya Tiger Woods atau Vijay Singh, hanya hari ini ramai ibu bapa yang menggalakkan anak-anak menyertainya. Begitu juga tenis, squash, bowling, sukan bermotor dan lain-lain. Mana yang datang dulu yang berhormat? Telur atau ayam? Kecemerlangan sukan atau sikap positif? Jawab yang berhormat. Puan Yang Dipertua serta wadah persidangan sekalian, seperti tadi yang berhormat pertama ada menyatakan kecemerlangan sukan biasanya berdasarkan faktor kemanusiaan. Ukuran cemerlang di mata kita tidak setanding cemerlang di mata dunia. Bagi kita, Datuk Malik Maidin cemerlang. Tapi pada mata perenang-perenang Selat Inggeris, masa catatan Datuk Malik jauh dari cemerlang. Di mudah itulah kita menukar sikap kita. Hakikatnya yang berhormat, sikap positif datangnya nomor 2 selepas kecemerlangan sukan negara. Perhatikan senario ini. Dulu sukan drop tidak popular kerana ia dianggap sukan yang mahal. Tetapi kerana kecemerlangan atau kekayaan adabnya Tiger Woods atau Vijay Singh, hanya hari ini ramai ibu bapa yang menggalakkan anak-anak menyertainya. Begitu juga tenis, squash, bowling, sukan bermotor dan lain-lain. Mana yang datang dulu yang berhormat? Telur atau ayam? Kecemerlangan sukan atau sikap positif? Jawab yang berhormat. Puan Yang Dipertua serta wadah persidangan sekalian, seperti tadi yang berhormat pertama ada menyatakan berdasarkan faktor kemanusiaan. Ukuran cemerlang di mata kita tidak setanding cemerlang di mata dunia. Bagi kita, Datuk Malik Maidin cemerlang. Tapi pada mata perenang-perenang Selat Inggeris, masa catatan Datuk Malik jauh dari cemerlang. Kita ukur cemerlang ikut hak kita sahaja. Sampai bila-bila pun kita takkan cemerlang ikut standard antara bangsa. Tuan Yang Dipertua serta wadah persidangan sekalian, sikap positif yang timbul akibat daripada persaingan yang kuat kerap kali mendatangkan impak negatif kepada fizikal etnik seseorang. Contohnya, Allahyarham Mohtar Dahari disahkan maut kerana kerosakan pada sistem saraf dan lumpuh anggota badannya. Ianya berpunca daripada penggunaan otot-ototnya secara maksimum semasa beliau menyertai arena bola sepak di tanah air. Begitu juga dengan M. Magendran dan Mohandas, pendaki Gunung Everest yang telah mengharumkan nama Malaysia. Akibatnya, salah seorang daripada mereka juga mengalami lumpuh anggota badan, kesan daripada kejutan su yang melampau. Bagaimana yang berhormat? Apakah sikap seperti ini yang kita mahukan, yang kita inginkan? Kecemerlangan akibatnya mereka terpaksa meraih dan terus meraih agar nasib mereka terbelah. Silakan berhormat. Yang berhormat, kalau sikap positif etik bukan penjana, apakah penjana sebenarnya yang berhormat? Sikap positif etik tidak sepertinya menjana kecemerlangan sukan negara. Kita nak keseluruhan, bukannya kecemerlangan sukan negara saja. Wadah persidangan sekalian, sebelum saya melakukan tirai bicara, saya di barisan kontradiksi begitu yakin kebenaran pasti akan terbukti. Ibarat tak kemana gunung disesat, hilang kabut tampaklah ia. Kami tidak akan berganjak dengan pendirian kami. Sesungguhnya, sikap positif etnik bukanlah bermatlamatkan menjana kecemerlangan sukan negara. Dan yang kedua, kalau ada pun sikap positif, tak akan mampu dan tak akan pernah mampu pun yang berhormat menjana kecemerlangan sukan negara. Saya mohon membangkang. Terima kasih yang berhormat. Sidang Dewan yang dihormati sekalian, demikian tadi diperlihatkan lontaran hujah-hujah serta pidasan-pidasan dari yang berhormat pihak kerajaan dan pihak pembangkang untuk memberi peluang kepada ahli-ahli yang berhormat untuk membuat persediaan ucapan pengurungan. Sidang Dewan membenarkan perbincangan selama 3 minit. Sesi perdebatan kita pada hari ini,
Ketua Hakim kita pada hari ini yaitu Encik Syairul Nizam daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Teknik Pontian. Hakim kedua Puan Zaitun Hasan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Kerang. Dan hakim kita yang ketiga Puan Yusni daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Tenggawa Barat. Saya menyampaikan ucapan penghormatan. Persilakan Yang Berhormat. Yang dihormati Puan Pengerusi Dewan, barisan pihak kerajaan serta warga persidangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita di arena pergunungan. Puan Yang dipertuas warga persidangan sekalian, Yang Berhormat Perdana Menteri ada mengatakan kecemerlangan sukan berasaskan faktor kemanusiaan. Usul mengharapkan sikap positif atlet menjana kecemerlangan sukan negara ibarat meletakkan kecemerlangan sukan di hujung tanduk menanti musnah lantaran berpaut pada dahan yang sekam. Kerajaan kedua juga ada mengatakan sikap positif membentuk semangat kesukanan yang tinggi. Sikap positif boleh menjana kecemerlangan sukan negara. Wah, hebat YB, hebat. Jika itu yang ingin ditegakkannya, kita ambil saja pakar-pakar motivasi yang mereka pupuk sikap positif di kalangan atlet. Tak usah susah payah import jurulatih yang mahal-mahal. Tak guna bina kompleks sukan. Tak perlu sibuk minta prasarana sukan YB. Ambil saja Datuk Fazila Kamsa. Gajikan saja Datuk Syukri Abdullah. Upahkan saja Dr. HM Tua. Tidakkah elok begitu YB? Anjurkan saja game bina semangat. Tak berpenat berlatih di gelanggang. Tentu tidak boleh YB. Ini membuktikan bahawa sikap positif masih belum mampu menjana kecemerlangan sukan negara. Tuan Yang diperkuat dan warga persidangan sekalian, kami telah pun tampil dengan 3 premis untuk pertimbangan rasional warga Dewan, iaitu yang pertama, sikap positif tidak diiringi minda yang betul. Bermakna atlet kita hanya positif jika ada pertandingan besar. Malangnya hanya positif untuk bertanding dan menyertai. Sikap positifnya 100 km di depan, malangnya pencapaian 100 km di belakang. Yang lantaran tiada dengan izin mindset yang betul dan matlamat yang jelas. Yang kedua, bawah kata kunci, sikap positif tidak seiring keupayaan. Kami telah membuktikan sikap positif tanpa ilmu, tanpa bakat, tanpa fizikal yang baik, atlet kita tidak akan ke mana. Dan yang ketiga, di bawah katalisator, sikap positif bermatlamatkan misi pribadi. Kami juga telah membuktikan tidak ada atlet kita yang bermain semata-mata demi bangsa dan negara. Sebaliknya, sebegitu ramai pula yang tidak jujur dalam mempertahankan kecemerlangan sukan nasional. Kerana itulah sukan kita makin malam, mundur dan tidak membawa kita ke mana-mana. Tuan Yang dipertua dan sidang diskusi sekalian, saya mohon rasional warga Dewan sekalian untuk menolak usul kita hari ini. Lantaran hakikatnya sikap positif atlet hanyalah sebatang lidi. Kita memerlukan lidi-lidi yang lain untuk menjamin kekuatan sebatang penyapu. Di sini saya tegaskan bahawa sesungguhnya sikap positif atlet tidak mungkin, malah tidak akan mungkin sama sekali negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya